Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Moga Allah memberkati dan merahmati majlis kita pada hari ini. Awal bicara, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan rahmat, kesihatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya ini. Ulit mayang, nyanyian asli, nyanyian gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi, sudi datang ke majlis kami. Intelek Seni 2021. Fokus tajuk, adat mengusung rumah di Pulau Pinang. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan dua orang panel sosio budaya atau sains sosial dan pakar sejarah kita. Panel pertama, Dr. Muhammad Azhar bin Bahari, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pulau Pinang, yang juga mantan pensyarah kanan IPG Kampus Pulau Pinang, dan beliau dalam bidang kepakaran sejarah. Latar pendidikan beliau, sarjana muda pendidikan USM, Master UKM, PhD juga di UKM. Ketiga-tiga bidang pengajian beliau, fokusnya ialah sejarah. Pengalaman dalam bidang pendidikan sudah lama, 32 tahun. Pakar rujuk sejarah Institut Pendidikan Guru Malaysia, IPGM, KPM. Dan pernah berkhidmat sebagai Senat IPGM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga seorang panel penggubal kurikulum sejarah IPGM Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyelaras Pusat Kecemerlangan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Zon Utara dan Timur dan pernah menjadi Ketua Jabatan Sains Sosial di IPG Kampus Pulau Pinang. Itu seberengkas latar belakang Dr. Muhammad Azhar. Panel kita yang kedua ialah Tuan Haji Dahlan bin Fazil, lulusan Bachelor Sains Pertanian UPM dan Master University of Sheffield, UK. Tuan Haji Dahlan merupakan pakar perunding landscape dan pertanian hingga ke hari ini dan pernah bertugas sebagai pegawai pertanian daerah Sik selama 11 tahun. Kemudian sebagai penolong pengarah pertanian negeri Kedah pada tahun 1995 hingga tahun 2000. Pernah dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pertanian Pulau Pinang tahun 2000 hingga 2002. Kemudian mengambil besara pilihan tahun 2008. Beliau bertugas sebagai arkitek landscape merangkap penolong pengarah perancang bandar di Majlis Perbandaran Seberang Perai, iaitu sekitar tahun 2002 hingga 2008. Kalau saya nak cerita panjang pengalaman Tuan Haji Dahlan, fokus sekarang beliau aktif dengan badan-badan NGO, antaranya Presiden Angkatan Seberang Perai, Timbalan Presiden Persatuan Sejarah dan Warisan Pulau Pinang bermula tahun 2016 hingga kini. Selain pewarisan, beliau juga aktif dengan NGO lain. Dan beliau juga mengkaji sejarah Aceh yang ada di Malaysia dan di Aceh, iaitu di Sumatera dan juga di beberapa tempat di Indonesia. Sekarang beliau sedang menganggotai pasukan pendidik sejarah penyediaan buku Seberang Perai dalam sejarah lah. Okey, itu sedikit. Dan sebenarnya Tuan Haji Dahlan juga seorang pejuang, pengkaji warisan budaya dan adat Seberang Perai. Itu sebagai ringkas tentang kedua-dua panel kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berbicara tentang haluan sembang santai kita pada hari ini, kita tonton dulu klip video ini.
Ni Pak usul rumah tu umur apa? Lagi mau tak nikah lah ko. Satu buah rumah tu berapa orang selalu duk apa duk usung? Dia tengok kadang rumah kalau rumah pak banyak Tu mana puluh orang dia bagi upah dia ada lagi. makan ya. Dulu mana ada apa ni. Habis kalau kawan lajak semua tu tak terjun kau parit teman-teman tak terjun lah. Kalau tak kena pakai. Adalah lah. Yang boleh pindah rumah tu pasal apa? Lepas Tengah tu dia beli rumah kawan. orang kawan. Tidur rakam. Ni Dia rumah kawan-kawan nak ni usung. so Bubuh dia kena buh ni buh ada buh batang pindang batang pindang kan di bawah masuk kan. Bagi agak sampai dengan kita ni. bermakna kata kalau runtuh rumah tu buat baru mahal lagi lah. Masa tu orang susah kan. Usung pergi orang kampung. So. Adalah. Dari paparan klip video tadi, terbukti sesuatu kerja yang sukar akan menjadi mudah, tuan-tuan dan puan-puan, jika dilakukan secara bergotong royong ataupun kata orang tua-tua, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jiran sepakat membawa berkat dan banyak lagi. Bersatu bertambah mutu. Adat mengusung rumah begitu popular suatu ketika dahulu di Nusantara, termasuklah di Malaysia, khasnya di Pulau Pinang, yang dijalankan secara muafakat dan bergotong royong. Kita mulakan dengan panel kita yang pertama, Dr. Azhar. Dr. Azhar yang akan menyatakan pengenalan tentang adat mengusung rumah yang suatu ketika dahulu sangat popular di Pulau Pinang, terutamanya di seberang perai utara, seberang perai tengah dan seberang perai selatan. Jadi, boleh tak Dr. Azhar kupaskan sikit tentang daerah mana yang sangat mengamalkan mengusung rumah ini dan masa budaya ni begitu aktif? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Moderator, Saudara Aziz bin Ishak, rakan panel yang dikasihi sekalian. Baik, merujuk kepada adat mengusung rumah di Pulau Pinang, ya, saya nak mulakan dengan berapa istilah yang penting, iaitu adat mengusung rumah. Sudah pastilah perkataan tersebut melibatkan usaha yang bergotong royong, ya, bekerjasama. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Ini peribahasa, ya, yang sering digunakan dalam amalan dan adat Melayu, khususnya di alam malas di tanah Melayu ataupun di Malaysia. Berpindah sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan harian kita. Ya, mungkin berpindah ke kawasan lain, ya, daripada satu tempat ke satu tempat lain, akibat daripada pertukaran pekerjaan dan sebagainya. Maknanya secara lazimnya apabila berpindah rumah, istilah berpindah rumah tadi,
Bila berpindah, segala perkakas dalam rumah juga akan dipindahkan. Kalau sekarang ni kita menyewa lori ya dan lain-lain yang berkaitan ya dari satu lokasi kepada lokasi yang baru. Namun hakikatnya kita lihat bila bercakap soal amalan usung rumah ini untuk berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain, memang kalau generasi masa kini agak rasa payah dan rumit ya, maklumlah mengusung rumah ya, rumah yang besar diangkat beramai-ramai ya. Tapi sebenarnya dalam masyarakat Melayu pada masa yang lampau ia menjadi satu budaya ya. Bukan saja kita lihat dalam beberapa tempat ya di negara kita, di Perak ya, di Selangor mungkin. Dan amalan ini dilihat di Nusantara. Kalau istilah di Jawa tu ya, istilahnya ialah gotong royong itu ialah sambatan itu istilah Jawa ya, gotong royong untuk pindah satu tempat ke satu tempat yang lain. Malah di Pulau Pinang, bila bercakap soal budaya mengusung rumah ni di Pulau Pinang, budaya usung rumah dahulunya berlaku kita lihat di perkampungan yang bersawah padi ya. Sawah padi kalau di Pulau Pinang ini di sekitar seberang perai ya. Terutama seberang perai utara dan lihat kawasan sawah padi di balik pulau ya. Dan amalan dipindahkan rumah ni ialah aktiviti ya. Sekumpulan masyarakat dalam suatu kampung itu berganding bahu, bantu-membantu untuk berpindah. Maka mereka akan beramai-ramai mengangkat, mengusung rumah yang hendak dipindahkan dengan menggunakan tenaga, dengan menggunakan kudrat manusia ya, secara beramai-ramai, satu kumpulan ke satu lokasi yang baru, terutamanya di kawasan kampung-kampung yang tidak jauh dari lokasi yang lama. Jadi sejak sebelum penjajah, zaman masyarakat Melayu, boleh dikatakanlah zaman lepas merdeka ya, masih ada ya budaya atau adat ya, setiap hujung minggu kita lihat masyarakat Melayu bergotong royong ya, melangsungkan amalan tradisi usung rumah ya, yang mana pada hari ini kita lihat ia amat sukar. Lebih-lebih lagi dari generasi muda ya. Bayangkan rumah yang ada 12 tiang dan sebagainya dengan atap yang berat diangkat ya. Ini menjadi satu kalau generasi muda betul kan ya. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat pada masyarakat Melayu ketika dahulu ya. Mungkin pada ketika ini wujud rumah-rumah moden ya, yang dibina daripada rumah-rumah konkrit ya. Di kawasan kampung ini menjadi faktor kegiatan usung rumah dari satu tempat ke satu tempat memanglah semakin lenyap ya. Tapi semangat gotong royong itu masih segar lagi, falsafahnya masih segar ya. Lagipun kalau kita lihat kegiatan usung rumah hanya membagi rumah papan yang bertiang. Dulu ada tiang ya, ada alang dan sebagainya. Mungkin tiangnya daripada buluh, daripada nibung ya. Dan ketika ini tidak bolehlah dilakukan usung rumah kerana rumah batu dan konkritnya. Jadi banyak persiapan yang dilakukan untuk mengalihkan, mengusung rumah tersebut dari satu tempat ke satu tempat. Saya teringat masa saya kecil dulu ya, umur dalam 7-8 tahun ada saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana rumah itu diusung daripada satu tempat ke satu tempat, daripada bahagian belakang agak jauh daripada jalan dianjakkan, diusung ke bahagian depan ya, daripada pagi sampailah tengah hari. Bila sudah selesai tu masyarakat rasa puas hati ya, semangat gotong royong, falsafah itu yang penting ya. Baik, antara persiapan yang penting sebelum rumah diusung ke satu lokasi yang baru, mereka haruslah menyediakan pengalas usungan yang biasanya dibuat daripada buluh, kayu. Ya. Biasa buluh ya, di kampung senang dapat ya.
Jadi kegunaan buluh usungan ini adalah untuk memudahkan kerja-kerja mengusung rumah tersebut. Pada awalnya buluh-buluh itu akan ditebang secara gotong royong. Semua dilakukan secara gotong royong. Daripada menebang buluh, mengangkut buluh, mengikat buluh dengan rotan, ya, dimasukkan di setiap bahagian bawah rumah, ya. Semua dilakukan secara bergotong royong, dirancang. Mereka akan bermusyawarah, bermesyuarat, ya, dengan jamuan ala kadar. Tapi semangat itu memang tinggi, ya, falsafahnya. Jadi jumlah buluh pun banyak digunakan, berbagai-bagai saiz, ya, mengikut rumah yang tidak dipindahkan, ya. Maknanya rumah yang bakal diusung itu juga perlu dikosongkan. Dikosongkan, ya, segala pinggan mangkuk lah supaya tidak jatuh dan pecah, ya. Jadi asingkan, sebab itu barulah mereka akan mengusung rumah itu nanti. Jadi apa pentingnya di sini ialah individu yang paling penting dalam urusan mengusung rumah ini, selain daripada sekumpulan masyarakat, orang kampung yang mengusung, ialah individu. Mesti ada istilah ketua dia. Kalau istilah dulu digelar sebagai tekong, ya. Itu ketua dia. Bagaimana perancangan dengan teliti untuk mengangkat daripada satu tempat ke satu tempat, ya. Jadi tekong ini memainkan peranan yang penting, ya, menunjukkan arah, cara. Dan beliaulah juga yang bertanggung jawab dalam memastikan rumah yang diusung itu tidak melanggar pokok ataupun laluan tersebut tidak terhalang dan sebagainya. Jadi tekong ini, ketua ini, dia sangat prihatin, ya. Tengok rakan-rakan dia, ahli masyarakat, ya. Jadi itu amat penting bagi memastikan laluan untuk bergerak, misalnya bergerak daripada belakang ke hadapan ataupun dari tempat kiri ke kanan, ya. Jadi itu semua diuruskan supaya tidak ada halangan seperti bonggol, parit, tunggul kayu, supaya pengusung akan lebih berhati-hati dan gerakan perpindahan itu berlaku dengan baik. Dan selepas daripada kegiatan usung rumah, para peserta gotong royong biasanya akan dijamu, ya. Biasa orang kampung biasa simple je, mudah aja, ya. Bubur kacang, bihun goreng, ya, teh atau kopi. Jadi yang penting adalah kepuasan, ya. Mereka puas bila sudah matlamat itu sudah dilaksanakan, telah tercapai, melihat rumah itu sudah diusung dengan kudrat, bayangan kudrat, beramai-ramai, ya, bekerjasama, bertoleransi, tiba ke tempat yang baru, yang sempurna, maka kelegaan itu timbul. Inilah semangat falsafah yang kita lihat daripada adat mengusung rumah ini, ya. Dan banyak tempat-tempat di Perak ni, orang Perak di Kuala Kangsar, ya, di Bagan Datuk pun ada, ya. Usaha ini dilaksanakan. Yang diistilahkan yang saya sebut tadi sebagai, ya, pergerakan perpindahan rumah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Di tanah Melayu, kalau kita lihat, ya, jika di Perlis dia dipanggil alih rumah, ya. Kalau di Perak digelar sebagai pindah rumah, di Kelantan usung rumah, begitu juga di Pulau Pinang dan Kedah dipanggil usung rumah juga. Walau apapun gelarannya, istilahnya diberi untuk aktiviti mengusung rumah ini, budaya ini perlulah diingat oleh masyarakat pada ketika ini, ya. Memang ketika ini memang payahlah nak buat, kerana untuk menjalankan aktiviti pindah rumah ini amat memerlukan semangat dan kerjasama dan perpaduan yang tinggi. Jadi tradisi memindahkan rumah dengan mengangkatnya secara ramai-ramai oleh penduduk kampung, kalau ketika ini ialah semakin hilang, memang tak hilang, semakin pupus, ya. Jadi yang tinggal adalah falsafahnya. Di situ falsafahnya ialah kerjasama, muafakat, ya, dan sebagainya, untuk memastikan tradisi itu diingati dan rumah yang pindah nanti, yang pindah ketika itu dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat, akan mendapat kepuasan daripada masyarakat kampung itu sendiri. Jadi semangat dan falsafah itu
iaitu kerjasama itu perlu diperkukuhkan pada ketika ini. Saya fikir setakat itu saja Tuan Moderator untuk sesi yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Azhar. Apabila Dr. Azhar bercakap tentang makan bubur kacang, saya teringat semasa saya muda tahun 80-an, saya terlibat dengan mengusung rumah kawan saya di Pekan Darat. Jarak usung rumah tu tak jauh, cuma dalam 100 meter aja. Tapi orang kampung, satu kampung pergi dan selepas dah usung rumah, makan bubur kacang dan waktu yang sama tuan rumah banyak pokok nipah dijamu nira. Bubur kacang, nira, semua manis-manis sebab nak bagi tenaga untuk usung rumah. Kemudian dicicah dengan roti mayat. Dulu dipanggil roti mayat, roti kering, biskut kering tu. Dan cukup lazat, seronok sambil melawak lah dulu-dulu. Itu kenangan saya. Sebenarnya saya ada 2 kenangan pernah usung rumah di Kedah dan juga di Pulau Pinang. Di Kedah lebih jauh, di kawasan Pendang sampai ke kawasan Tanah Merah, lebih kurang dalam 5 km. Okey, itu pengalaman. Ya. Tapi di Pulau Pinang hanya 100 meter, tak jauh. Tapi seronok. Baik, kita balik kepada Tuan Haji Dahlan. Dulu dari pengalaman arwah bapa mentua saya yang pernah menceritakan bahawa rumah asal mereka diusung dari Pinang Tunggal dekat sempadan Kedah ke Bagan Tambang, Teluk Air Tawar. Jarak dia berbelas kilometer. Jadi dulu tak ikut jalan raya, dia ikut kawasan sawah padi. Dia cross lah. Hal itu cukup menakjubkan sebab jarak yang jauh. Walaupun sukar, berat, tapi dapat diselesaikan dengan muafakat, dengan kerjasama, dengan gembira. Jadi Tuan Haji, bolehkah ceritakan pengalaman Tuan Haji tentang adat atau budaya ini dari sudut pengalaman sendirilah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat membicarakan suatu perkara yang sangat jarang ataupun saya ingat kali pertama dibicarakan tentang adat mengusung rumah ni. Dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan Pulau Pinang, Puan Rosma Liza, panel sahabat saya Dr. Muhammad Azhar dan Tuan Moderator Cik Abdul Aziz. Jadi berkaitan dengan usung rumah ni, dia ni macam Dr. Azhar cakap tadi telah banyak mungkin saya pergi pada poin-poin pengalaman yang dibuat di Penaga lah, di Penaga. Di Penaga ni dia bermula adat usung rumah. Saya ingat yang saya dengar cerita daripada tahun 50-an lagi. Tetapi mana sebelum tu telah ada lah. Tapi cerita-cerita saya kumpul daripada tahun 50-an dan pengalaman sendiri yang terakhir pada tahun 80-an. 1981, 82 kan. Jadi macam nak usung rumah ni, macam kita panggil mesyuarat tu. Mesyuarat macam kita nak buat kenduri, panggil ketua kampung, tok tukang, tok imam, semua orang kampung tu lah. Dia macam nak buat kenduri kahwin lah. Saya cakap cara lorat Penang sikit kan tu. Jadi depa kata ni kita nak guna riang ni. Dia guna istilah-istilah yang menarik ni, nak guna riang ni. Tak pakai dia kata kalau pergi benang panggil berderau. Tapi nak usung rumah ni guna riang, nak guna riang ni. Nak usung rumah ni. Jadi sehari tu nak minta tolong hangpa semua ni. Tolong mai sat lah usung rumah ni. Jadi kerja usung rumah ni macam Dr. Azhar kata bukan setakat gotong royong, hang tolong aku gotong hang, tapi gotong ini jarang-jarang berlaku. Semua tenaga kena bagi bersatu untuk usung rumah ni. Sebab tak semua orang tu akan terlibat usung rumah. Kita nak balas balik tenaga tu. Kalau gotong royong mungkin dia pergi berderau di benang kawan ni, besok Pak Mat main balas balik. Jadi berlaku kita kata pembahagian tenaga tu macam hutang bayar balik sama. Tapi usung rumah ni dia unik sikit lah. Sebab tak banyak berlaku, jadi dia kata nak guna riang. Dia istilah tu. Kita ambil istilah lama balik. Kemudian macam usung rumah ni dia, misalnya kalau katalah dalam satu kampung tu, boleh kata seluruh kampung keluar lah. Kalau ada kata 200 orang keluar lah. Terutama orang muda, orang tua, orang yang bertenaga ni. Dan
yang akan mengepalai ini tukang rumah lah, disebut juga pandai kayu. Tukang pandai kayu. Pasal misalnya kalau di Pekan Darat tu ada pandai besi. Tapi yang ni dia panggil pandai kayu. Pasal dia nak kena tahu benar-benar teknikal yang kita akan sentuh nanti. Bagaimana benar-benar teknikal yang melibatkan unsur rumah ni. Jadi misalnya laluan, macam doktor kata laluan nak bawa rumah ni. Jadi misalnya laluan bawa rumah ni kena disiapkan dulu. Kalau ada pokok-pokok dibuang, batu-batu, tunggul-tunggul dibuang. Walaupun ada tempat-tempat yang ada tinggi rendah juga sikit, dia ada lembah sikit. Tak dapat elak. Jadi yang ni yang menarik. Dia kata bila tengah-tengah usung, kita tengok tu, usung-usung rumah tu dah bergerak dah. Jarak lebih kurang dalam 100 meter sampai dalam 30 meter. Dia kata pakai kasut. Heran pula rumah boleh pakai kasut. Jadi sampai tempat rata tanah berpasir ni, dia kata pakai kasut. Jadi rupa-rupanya tiang-tiang rumah dipakaikan kasut. Pelik lah. Rupanya kasut tu yang daripada sabut. Kan jadi sabut tu kan bila kita sabut tu dia melengkung kan. Jadi dia letak di bawah tiang tu. Dia jadi licin lah, ditolak dia jimat tenaga sikit. Di tanah yang rata tu, tanah berpasir ni. Jadi jimat sampai tempat yang tinggi sikit, tempat yang lembah baru diangkat. Jadi yang ni benar-benar orang kata yang menarik jugalah. Dari segi kebijaksanaan orang-orang kita dulu menjalankan kerja-kerja unsur rumah ni. Itu yang menarik tu pasal saya tengok dia pakai sabut tu. Dia sebut pakai kasut. Itu satu teknologi lah kan. Teknologi. Kemudian macam begitu juga bila dah usung ni dia buat kenuri. Satu hari ni kira bila kita kenuri lah. Dan di Penaga tu dia sembelih, dia kutip sembelih ayam kampung sebab semua orang dah tinggal kerja. Biasanya dibuat ni lepas musim padi lah. Selepas musim padi, banyakkan tenaga tu tumpu kepada tak ada kerja-kerja lain. Jadi nak kenuri lah. Misalnya nak kenuri, katalah sebulan lagi nak kenuri, jadi sesuai lah dibuat perkara macam ni. Dan tenaga kerja pun selepas musim padi ni tenaga kerja ada. Jadi bila tahun selepas 80-an ni orang dah banyak pergi kerja kelang semua, adat ni dah tak ada lah. Sebab ni melibatkan tenaga yang besar, tak ada upah apa. Semua lillahi ta'ala. Buat kerja lillahi ta'ala je. Jadi ini satu semangat yang sangat menarik lah. Kita ingat dari segi kerja mengusung rumah ni. Itu sikit buat permulaan dari pandangan saya. Menarik pengalaman Tuan Haji Dahlan. Jadi kalau tengok di kawasan Penaga, kawasan Pekan Darat, dia banyak sawah padi. Dan kawasan Tasik Gelugor pun ada berlakunya kegiatan mengusung rumah. Sebab ini saya mendengar daripada kawan yang memang orang Tasik Gelugor menyatakan masa dia kecil-kecil, dia pun terlibat dengan mengusung rumah. Jadi kita lihat bukan saja seberang perai utara, seberang perai tengah pun ada di kawasan Bukit Mentajam, di seberang perai selatan pun ada, di kawasan-kawasan pinggir pantai pun ada berlaku kegiatan mengusung rumah. Di samping tu, cerita di balik pulau pun ada. Kawasan sawah padi di kawasan balik pulau, dekat-dekat berdekatan dengan kongsi pun, walaupun kawasan tu berbukit, ada kegiatan mengusung rumah. Tapi jarak tidak jauh lah. Okey. Baik. Beralih kepada Dr. Azhar. Dr. Azhar, adat dan budaya yang baik serta tidak menyalahi hukum agama ni patut kita kekalkan. Mungkin kena ubah suai, tapi kita ambil roh ataupun semangat usaha rumah, semangat gotong royong, persepakatan yang baik. Dia memberi impak yang positif kepada masyarakat kita. Supaya jiwa kita, perasaan kita lebih-lebih pada zaman ataupun dasawarsa multimedia ini, kita tidak terkongkong dengan dunia digital sahaja. Pada pendapat Dr. Azhar lah, mengapa usung rumah ni perlu diangkat sebagai satu adat dan budaya yang baik, bukan sekadar di Pulau Pinang, malah di seluruh Malaysia. Terima kasih Tuan Moderator Encik Abdul Aziz. Dan kita lihat tadi bagaimana pengalaman Tuan Haji Dahlan ya, dengan melihat dengan mata kepala sendiri
peristiwa mengusung rumah tadi ya. Jadi itulah ya. Biarpun terasa berat ya, biarpun terpaksa mengerah tulang 4 kerat, namun apabila dilakukan secara bergotong royong dan berjalan dengan lancar ya, ibaratnya pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah falsafahnya ya. Masyarakat Melayu kokoh dengan adat dan budaya gotong royong, muafakat ya. Jadi mereka yang terlibat dalam gotong royong sebenarnya kita lihat tidak diberikan sembarang bayaran pun ya. Tidak ada bayaran ya. Cuma biasanya sebagai upah mereka dijamu dengan berbagai istilah seperti dan apa yang penting dalam masyarakat kalau kita lihat ketika itu ya, bukan saja gotong royong mengusung rumah, menyediakan jamuan pun dilakukan secara gotong royong. Kaum lelaki gotong royong dengan idea kudrat ya, jadi masyarakat kaum perempuan pula wanita mereka bergotong royong dalam menyediakan juadah untuk memberikan jamuan selepas majlis gotong royong. Ini sangat rapat sebenarnya masyarakat ketika itu dengan ukhuwah yang rapat ya. Baik, amalan ini sebenarnya kita kalau lihat ya, masyarakat itu cukup akrab dalam kalangan penduduk kampung. Masyarakat dulu maknanya kita lihat sangat mementingkan hubungan yang erat dalam kalangan masyarakat. Bukan saja mengangkat, mengusung atau menyediakan jamuan, malah ada di antara masyarakat kampung itu memberikan ayam 2 ekor, ya, gula 2 kampit, beras dan sebagainya. Itu pun dilakukan secara gotong royong. Maknanya sesungguhnya masyarakat ketika itu sangat kuat budaya dan adat gotong royong dalam masyarakat. Jadi dalam keadaan rumah ya, yang diusung dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, orang-orang kampung ketika hidup istilahnya bahu-bahu antara satu sama lain. Hubungannya mereka sangat akrab, sangat rapat. Apabila nak melakukan satu kerja gotong royong, mereka tidak akan risau. Ya, mereka tidak risau kerana sambutan sangat menggalakkan dan mereka yakin akan mendapat sambutan dan pertolongan. Yang istilahnya tadi yang saya sebut, kerja berat sama dipikul, kerja ringan sama jinjing, telah pun menjadi budaya ya, sejak zaman datuk nenek kita lagi. Jadi Islam ni sangat menyukai sebenarnya dan sangat menyukai dan menanamkan budaya kerjasama dan tolong menolong dalam hal-hal birri wa taqwa wala ta'awanu ala itsm ya. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolongan pada melakukan dosa dan maksiat ya. Ini dalam masyarakat Melayu sangat kukuh ikatan tersebut. Jadi orang-orang Melayu kalau kita lihat di kawasan utara macam Pulau Pinang ya, macam negeri Perak, Kedah, Perlis ya, adalah satu-satunya yang negeri yang masyarakatnya ada mengamalkan tradisi ini ya. Maknanya secara logiknya hanya orang kampung yang tinggal di rumah tradisional Melayu ya boleh mengamalkan tradisi ini, sebab kalau lihat struktur rumah mereka sesuai ya, untuk digerakkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain ya. Maknanya kalau sekiranya berlaku perpindahan tu tidaklah berlaku kerosakan atap dan sebagainya. Kalau dibuka kerosakan atap ataupun kayu patah dan sebagainya. Jadi dengan istilah menggerakkan gotong royong itu dari satu tempat ke satu tempat mengusung rumah, jadi struktur asas itu dikekalkan dan mudah ya dilaksanakan. Jadi orang-orang Melayu yang mengamalkan tradisi ini sejak zaman dulu lagi mengusung rumah lama
kepada tempat yang baru masih lagi berjalan sebenarnya. Tahun 80-an masih ada lagi, tapi ketika ini mungkin sudah berangsur tiada lagi. Jadi usaha mengusung rumah itu mesti kita kekalkan, ya. Dari istilah falsafahnya agar anak cucu kita kelak mengetahui amalan tradisi orang-orang dahulu ini mempunyai semangat yang tinggi. Jadi adat yang baik ini memang tidak salah daripada Islam dan perlu diperkukuhkan lagi, ya, dengan melaksanakan usaha-usaha selain daripada kalau dulu mengusung rumah dari satu tempat ke satu tempat, mungkin ada kaedah lain, ya, dalam memperkukuhkan hubungan silaturahim antara masyarakat dalam usaha untuk mengekalkan adat dan budaya kerjasama ini dilakukan dalam masyarakat. Saya fikir setakat itu dulu, saudara moderator. Terima kasih, Dr. Azhar. Dr. Azhar menyebut tentang kaum perempuan pun ada peranan dalam adat mengusung rumah ni. Jadi kalau kita lihat dulu, yang saya tengok di Pekan Darat tu, orang perempuan datang dengan kita ingat kenduri kendara saja yang bawa mangkuk tingkat. Tapi ada sebahagian mereka bawa mangkuk tingkat untuk bawa sedikit sumbangan makanan kepada tuan rumah yang nak diusung tu. Jadi semangat gotong royong, semangat macam ni seronok tengok. Dan ada yang bawa pinggan tangkup, pinggan yang mereka mungkin tak ada mangkuk tingkat, bawa pinggan yang ditangkup, dalam tu ada makanan. Jadi macam semangat gotong royong yang cukup hebatlah. Baik, kita beralih kepada Tuan Haji Dahlan. Sebuah rumah diusung dan dipindah ke tempat lain, kalau budak-budak zaman sekarang, terutamanya budak-budak sekolah rendah, bunyi dia macam pelik lah, tak masuk akal lah. Namun itulah yang dilakukan oleh masyarakat dahulu. Aktiviti bergotong royong usung rumah dipindahkan ke tapak lain cukup sinonim dengan masyarakat Melayu terutamanya. Boleh tak Tuan Haji kongsikan pandangan tentang adat usung rumah dari sudut arkitektur dan sudut landscape? Silakan. Ya, Tuan Moderator dan juga tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya fikirlah dulu tak terfikir benda ni. Kita budak-budak. Tapi bila sekarang ni kita melalui pengalaman kita fikir, sebenarnya seni bina rumah Melayu ni memang hebat. Dia boleh dikatakan the genius architecture. Sebab dia konsep detachable. Sedangkan konsep seni bina detachable ni, Barat pun baru amalkan baru dalam 20 tahun ni. Orang Melayu kita dah buat beratus tahun. Jadi sebab apa? Sebab kita boleh ubah sebuah rumah, yang tu yang menakjubkan. Dia kata dipindah sebiji sebuah rumah. Ataupun dibuka, dipasang balik. Detachable. Sebab kita tak guna bata, tak guna paku, guna tanggam. Ini satu kata konsep seni bina Melayu yang memang genius. Dan inspirasi ni diambil oleh arkitektur moden balik. Menyerap balik kepakaran kita. Jadi baik, berbalik dari segi landscape misalnya. Kita balik dulu dari segi pertama, dari segi adat. Tanya kenapa rumah ni nak dipindahkan? Jadi antara sebab-sebab rumah nak dipindahkan ni, pertama mungkinlah dia berubah tapak. Sebab melibatkan pemilikan tanah. Tetapi ada juga sebab-sebab lain yang kata-kata sebab-sebab yang budaya dan kepercayaan. Jadi kalau orang lama kita ni, dia tengok kalau tanah tu tak sesuai. Dia kata tanah ni tapak-tapak ni tak sesuai ni, kita duk kena penyakit, buat kerja pun tak mau menjadi. Lepas tu ahli keluarga pun rasa tak seronok. Jadi dia rasa ada kepercayaan. Jadi dia pergi cari tanah yang macam mana yang elok. Dari segi dipanggil estetik ataupun sentimental value ataupun value-value yang kita kepercayaan. Tapi ada relevan dengan dari segi seni bina. Misalnya tanah tapak yang paling baik untuk dipindahkan rumah ialah tapak ni mestilah tanah yang berpasiak. Pasiak putih. Lepas tu rata, dia condong sikit ke utara.
dan air dia boleh mengalir. Dari segi mengalir. Jadi mana dari segi landscape, maknanya satu pemilihan yang orang kata mempunyai nilai estetik dan nilai engineering. Mana sistem tak buat parit, dia harap dia punya bentuk muka bumi. Jadi ini suatu yang menarik dan benar ni bukan kata dia tak ada panduan, dia rujuk kitab Tajul Muluk. Dia kata ikutlah kitab Tajul Muluk mau macam ni yang terbaik. Ni kita dulu pun dah dengar nama kitab Tajul Muluk. Jadi rupanya orang kita ni dia pegang. Sebab dia tak terdedah macam kita pada hari ni, kan? Jadi ini yang sangat menarik. Jadi bila dipindahkan tu dari sebuah rumah tak melibatkan banyak perubahan ni, tapi nilai estetik sebuah rumah tu tak berubah. Bila bentuk rumah dia punya ukiran, dia punya facial board, kayu-kayu cantik, papan cantik, semuanya dipasang balik. Jadi nostalgia pemilik rumah tu dia kembali. Kalau rumah tu berubah, tentu dia nostalgia hilang. Jadi walaupun dia pindah tapak, dia rasa macam duduk tapak dulu juga. Sebab tak ada perubahan apa. Dan dia akan tanam balik pokok-pokok yang dulunya kalau kata rumah Melayu ni biasanya dari segi landscape berkonsepkan tanaman budaya yang ada nilai-nilai perubatan dan nilai pemakanan. Jadi misalnya bunga raya putih. Bunga raya kalau kadang-kadang dia demam panas, dia boleh ambil daun bunga raya tu, dia upak-upak, dia buat jelum mandi. Bunga kita kata yang ada bau-bauan, bunga melok, bunga cempar, ada bau-bauan, wangi-wangian. Digunakan bila nak buat kenuri kenara ni, pandan sebagainya digunakan untuk kita buat bunga rampai dulu. Jadi maknanya pokok-pokok yang ada pun sekitar rumah dulu pun dibawa, ditanam balik semula. Kalau boleh dalam bentuk yang sama. Jadi dia punya orang kata seni bina dari segi bangunan, dari segi landscape, dari segi kalau boleh keadaan tu dia tak mau berubah. Dia maintain supaya dia nostalgia dia, memori dia, kenangan dia tu tak banyak berubah. Jadi ini satu yang menarik lah. Yang menarik. Walaupun tak semua boleh dibuat. Tetapi semangat dia macam tu. Kemudian dari segi kita kata aspek adat tadi, saya ingin sentuh sikit apa yang Dr. Zah kata. Dulu mungkin masa tahun 80-an saya pun tak berperasan adat tu lah. Tapi kalau masa awal-awal dulu, daripada pengalaman orang lama, bila buat rumah ni, dia bila pacak mula tiang seri ni, dia akan panggil ibu rumah, mai pegang di tiang tu. Ibu rumah ni kira mak lah, bapak mak lah. Pegang ibu rumah ni, lepas tu ini tukang punya kerja lah, tukang rumah lah, atau pandai kayu ni, dia kata pegang rumah ni, kita nak berdiri, nak buh alang semua ni, dibubuh kain hitam, kain putih, kain merah di atas tu sebagai pelapik. Jadi kalau pelapik ni dari segi adat, kita tengok ada warna-warna ni, ada kepercayaan. Tapi dari segi bina, itu dia punya washer, dia punya penguat sambungan selain daripada tanggam. Begitu juga dipasang kayu serandang. Kayu yang menyambung antara tiang dengan alang supaya tak lari, tak bergerak. Masa nak pindah pun dikekalkan ciri-ciri tu. Jadi ini pakar-pakar kita pandai kayu lah punya kerja. Dan masa ibu rumah ni pegang tiang ni, dah habis semua pasang tu, masa nak buat lantai, dah 2 lantai, diikat nyok. Ambil nyok sebiji, diikat di tiang tu. Kemudian dipakukan duit 5 kupang, duit shilling sekupang, 5 kupang ataupun 2 kupang. Dan kemudian adalah lagi adat-adat yang masih dulu ada tapi sekarang dah tinggal. Dia pakai tepung tawak, bertih semua. Itu mana tukang tu buat lah. Tapi hari ni dah benda-benda 80-an tu dah tak apa ada lah. Dan kemudian pada malam tu ataupun tengah hari tu juga ada kalau siap semua ataupun malam lah biasanya, dia buat kenuri, panggil tu imam, baca Yasin dan juga doa selamat lah. Ni macam di pengalaman di Sungai Kedak oleh sahabat saya kata ni, dia panggil baca Yasin, baca surah Al-Baqarah, baca doa selamat. Panggil tu imam. Jadi maknanya kerja usaha rumah ni dia tak habis setakat kerja fizikal. Dia juga ada nilai agama, spiritual dan juga estetik. Ini yang saya ingat sangat menarik dari segi bukan sekadar adat saja, tapi dari segi seni bina, dari segi estetik value,
dikekalkan. Jadi naknya benda perkara macam ni kita kadang-kadang tak terfikir kata hebatnya pemikiran budaya orang Melayu, masyarakat Melayu kita ni. Jadi bila kita pergi mendalam balik, kita bila ada tajuk ni kita kaji balik, dulu kita nampak simple aja. Pakai ramai-ramai usung habis. Rupanya tak macam tu. Ada benda-benda yang tersurat dan tersirat. Itu yang dapat kongsi menarik. Okey, menarik. Dan saya teringat saya teringat saya pernah bersembang dengan seorang orang tua sudah meninggal dunia, arwah Tuan Haji Saad bin Ismail dari Kampung Pematang Bendahari. Dia kata kalau nak usung rumah ni pun kena ada cara dia. Ikatan dia pun ada ikat. Kalau kita sekarang ni pengakap ataupun scout, ikat buku sila, simpul mati, simpul manuk. Rupanya semua ikatan, jenis-jenis ikatan tu dibuat masa nak usung rumah. Dan selalunya buluh, seperti Dr. Azhar cakap awal tadi, buluh digunakan. Dulu sebelum tahun 50-an ataupun 60-an banyak menggunakan rotan ataupun akar kayu. Tapi lepas tu 80-an banyak menggunakan tali rapia pun boleh dan tali nylon biasa yang digunakan. Dan cukup menarik. Kita nampak kemahiran tu ada dan diikat itu di selang-seli buluh tu pun mesti ada cara supaya tak terlerai ikatan tersebut. Okey, Dr. Azhar. Pindah rumah ni dianggap lebih mudah dan selamat berbanding merobohkan rumah dan bina semula. Jika dirobohkan biasanya ada bahagian kayu yang rosaklah, patah dinding atau zinc yang akan terserpih, tak ikut ukuran kembali sebab pecah dan tak dapat digunakan semua. Adakah adat ni masih wujud dan dipraktikkan sekarang? Kalau kita nampak yang dalam TV tunjuk, itu mungkin ada perancangan untuk digembar-gemborkan kepada orang-orang sekarang. Yang betul-betul berlaku usung rumah. Betul-betul nak buat usung rumah. Adakah dipraktikkan lagi? Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Baik, sebelum tu saya tertarik dengan pandangan Tuan Haji Dahlan tadi. Maknanya pandai rumah atau tukang rumah masyarakat Melayu ketika itu memang ada seni architecture yang tersendiri ya. Maknanya kalau kita lihat kebanyakan rumah yang dibina tu dia hanya menggunakan kayu-kayu saja ya, tak ada paku dan sebagainya. Ini satu ya seni ya, kepakaran ya yang ada pada tukang rumah, tukang kayu masyarakat Melayu ketika itu. Jadi perpindahan rumah tersebut pun ya yang menggunakan buluh ya, menggunakan nibung ya, sabut ya, menggunakan benda yang tidak ada unsur-unsur paku memaku dan sebagainya. Ini satu kreativiti ya yang tinggi ya, keseniannya, arkitekturnya di kalangan masyarakat Melayu ketika itu. Baiklah, bila bercakap soal pindah rumah ni, memanglah bila pindah rumah ya, daripada merobohkan rumah, roboh tu senang, mudah ya. Tapi dia makan masa yang lama lah untuk bila roboh buat lagi mungkin berminggu-minggu. Tapi kalau mengusung rumah ini, dia buat dalam masa sehari atau setengah hari saja. Tengok jarak pergerakan tersebut. Ini pergerakan atau perpindahan rumah tersebut supaya tidak ada perkara-perkara yang rosak, ya, tepi zincnya, atapnya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada masa sekarang lah, bila cakap soal adat yang perlu dipraktikkan, ya, sekarang ni taklah sekarang pun rumah batu konkret ya, tapi kalau kita lihat dari segi aspek yang lain lah, kalau kita lihat dari aspek seni bina dan sebagainya, sekarang ni sudah ada rumah-rumah kontena kan, rumah kontena, rumah lori yang mereka bergerak, pergerakan rumah itu digerakkan ya, tanpa sebarang runtuhan dan sebagainya, bergerak. Rumah kontena dari satu tempat ke satu
tempat yang lain. Itu bezanya ya. Kalau kita melihat dari istilah usung rumah sekarang ni, sudah ada rumah-rumah yang dibuat sedemikian rupa ya. Jadi nampak kalau kita lihat, cuma aspek gotong royong tadi ya, kerjasama tu mungkin tidak dapat dilihat secara jelas ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kaedah usung rumah yang dilakukan pada masa dahulu memang terdapat ya, kekuatan hubungan masyarakat tersebut dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Saya fikir itulah Cik Aziz ya, tentang satu tempat yang lain. Yalah, tapi kalau kita nak praktikkan sekarang pun memang susah dengan banyak jalan lebuh raya lah dan berbagai-bagai. Dan bentuk rumah pun kebanyakan menggunakan konkrit. Kalau ada rumah tradisional pun 1-2 saja di sesuatu kawasan, daerah atau mukim. Walau bagaimanapun, kalaulah ada sesiapa yang nak usung rumah, patut kita heboh-hebohkan, patut kita masukkan dalam media supaya semua masyarakat sekarang tahu. Anak-anak remaja, anak-anak muda tahu, oh itu caranya usung rumah. Kita harap ini akan dipraktikkan juga walaupun sekali-sekala. Baik, terima kasih Dr. Azhar. Kita kepada Tuan Haji Dahlan pula. Asal kata kena nak pindah rumah dulu, semua orang sekarang pun semua orang akan mula pening lah. Dari proses kemas, bungkus, kumpulkan barang milik kita sampailah nak kena panggil lori untuk angkut ke rumah baru. Kalau kita fikirkan balik, lagi senang angkat rumah, letak ke tempat baru. Pada pandangan Tuan Haji, apa kebaikan, kelemahan adat usung rumah dari persepsi praktikalnya? Ya Tuan Haji. Ya, ni untuk menyatakan kebaikan dan kelemahan ni. Sebab pertama, kalau tu sekarang dah tak berlaku. Ataupun boleh katakan hampir tidak berlaku. Tapi dalam video tu masih ada lagi yang berlaku di Perak semuanya kan. Tapi kalau di Seberang Perai ni memang tak dengar dah lah. Kalau di Perak kita tengok itu maknanya dibuat usung rumah. Dan saya nampak yang setengah tu mungkin, saya rasa mungkin dibayar lah. Ada nampak pakai uniform rela apa semua kan. Tapi yang bagusnya adat tu masih kekal. Jadi maknanya bagus lah. Maknanya kalau dapat dikekalkan, satu yang menarik. Kerana seperti yang kita bincangkan tadi, kita mengekalkan warisan budaya, warisan seni bina, warisan landscape Melayu, sebuah rumah Melayu, dan mengekalkan sosio budaya. Kalau rumah tu dia ada macam tu, rumah kampung macam tu. Jadi budaya kenduri dia pun dia akan berasaskan macam dulu kalau ada rumah kampung tu, bawah tu dia boleh buat pelenggak, boleh masak, boleh petang-petang duduk bersembang, berbincang. Jadi bila rumah kita rumah batu, rumah simen ni, kita tak boleh buat macam tu pula. Jadi di bawah tu boleh simpan alat-alat. Kalau saya tengok sebuah rumah di Sungai Dua, di pematang Sungai Dua, rumah kampung Melayu, tapi disewa oleh peniaga kedai tom yam petani. Jadi yang saya menarik ni, kita bila nak buat kedai, kadang-kadang dulu kita paksa pergi cari kedai yang betul-betul sewa mahal. Tapi peniaga petani ni, orang Melayu kita lah, orang Melayu petani ni. Orang panggil orang Siam, saya lebih suka panggil orang Melayu petani. Dia sewa rumah, atas pekerja duduk, bawah tu dia ubah suai, dia renovate balik bawah rumah tu, dia jadikan kedai makan. Pokok menarik. Lepas tu pokok-pokok buluh, pokok-pokok nyok yang ada, pokok-pokok ni tuan rumah saya tu dia kekalkan, dia tambah lagi, dia gunakan serai, dia gunakan dalam masak kantong yam dia. Dia tambah pokok limau purut, dia tambah pokok limau kasturi. Jadi saya nampak ni suatu enrichment, pengkayaan seni bina, warisan dan juga landscape. Jadi dan dia membuatkan rumah Melayu tu hidup. Dia tak mati gitu. Dia jadikan kedai. Jadi juga bisnes yang seni binanya rumah Melayu. Seperti kita pergi, pengalaman saya pergi di Switzerland. Saya tengok di Switzerland. Dulu masa di UK tu saya berjalan nampak di Switzerland. Rumah-rumah kayu dia
misalnya saya pergi di Interlaken tu, dia masih kekal rumah kayu 3 tingkat, bentuk rumah kayu macam rumah Melayu, kayu. Lepas tu kalau di pekan-pekan kecil tu, kalau kedai gambar ke, bank ke, rumah kayu dah tu. Jadi bawah tu dia ubah sesuai. Dia jadikan ni, dia cuma tambah dia punya kemodenan dalam luar tu, dia punya luaran tu masih rumah kayu. Jadi kenapa rumah Melayu kita boleh seorang yang kreatif katalah, kalau di pekan katalah di pekan Tasik Gelugong, satu pekan Melayu kampung, ataupun di Kepala Batas di Bertam, satu corner pekan kecil. Kita tak payah buat kedai baru. Beli satu rumah lama, usung mai letak situ, buat kedai makan restoran di bawah, atas tu pekerja duduk. Lepas tu ataupun rumah Melayu yang ada dia sewa, dia kekalkan. Jadi tak kita kekalkan budaya dan juga suatu tarikan yang menarik. Satu unik. Kita ada segi bina sendiri yang kita ada advancement, pembaharuan, dan dikomersialkan. Kalau tidak, lama-lama kita fikir bila nak buat kedai, kena buat satu bentuk, orang kata rumah bangunan konkrit. Kadang-kadang pun tak cantik pun. Dari segi seni benar, uduh pun, bumbung zinc, lepas tu lapang tu, berbata keliling tu. Lepas tu ada separuh terbuka. Apa seni dia? Tak ada apa keindahan. Tapi kalau sebuah rumah Melayu macam tadi yang saya tengok di Sungai Dua tu, Cik Aziz tengok Sungai Dua dekat nak keluar highway tu, dan pukut banyak-banyak tu, ada sebuah rumah. Dan ada 2-3 tempat macam tu. Ini suatu yang saya kata perlu dikekalkan dan boleh usung rumah-rumah yang ada dekat-dekat tu lagi, kena buat di situ, tambah. Jadi kita memperkenalkan suatu produk pelancongan pula dari segi seni bina dan pembaharuan. Dari segi apa orang kata, dengan ini nilai rumah Melayu ni dapat dikekalkan dan mungkin aktiviti usung rumah tu boleh berjalan balik semula. Sebab orang nak ambil dia tak mau rosakkan, tapi mungkin kena tengok keadaan lah. Mungkin dia ada teknik yang lebih baru lah, macam mana nak pindahkan tu, ataupun dibuka pasang siap, sebahagiannya kekal. Jadi ini satu yang saya nampak kebaikan, dan mungkin dari segi kelemahan dia itulah, sebab kebanyakan rumah lama ni dia kadang-kadang dia reput, kayu dia buat dari kayu, dia dah reput dah. Jadi kita sebahagian tu kita mungkin bila kalau kita nak bawa, nak usung pun takut dia runtuh tu. Orang kata dia reban tu. Jadi mungkin dia kena buat semula dalam bentuk. Jadi dari segi practicality, melihat pada keadaan suasana, dan juga mungkin ada teknologi dari segi seni bina. Macam teknologi warisan, saya pergi kursus teknologi warisan. Saya pun walau ni yang dibuat oleh Georgetown World Heritage tu, rumah-rumah di Georgetown tu, misalnya dia punya tingkap, dia buat daripada kayu tu. Kalau bahagian yang reput tu dibuang, jadi bahagian yang kuat tu dikekalkan, dia tempel balik, dia buat balik macam sebelah-sebelah tu, dia tambah balik kayu tu sama aja, kemudian dicatkan semula, nampak macam asal. Pada bahagian yang reput tu, 1/3 tu sebenarnya kayu baru, dicatkan semula. Jadi ini kerana nak mengekalkan nilai estetik dan ada nilai sejarah. Kalau kita dah ubah ganti tingkap cermin, rumah Melayu asal ganti tingkap cermin semua, dah jadi orang kata hilang dia punya estetik value. So, jadi ini memerlukan suatu research dari segi kita kata universiti, misalnya di USM ataupun UPM yang ada seni bina dan juga landscape, membuat kajian teknologi baru yang dapat kita buat dalam mengusung rumah ni, dan juga mengatasi kelemahan-kelemahan kalau kita nak pindahkan sebuah rumah ni dengan mengekalkan dia punya nilai seni bina, nilai estetik, dan yang mana akhirnya akan menghasilkan suatu nilai budaya Melayu yang lama, tapi kita nafas baru dengan suasana moden. Macam contoh kedai Tom Yam tu. Saya rasa sedih lah kedai Tom Yam petani tu kreatif macam tu. Kita yang duduk sini tak boleh fikir. Kan? Mungkin dia buat di sana kot, di petani kot. Okey, yang tu. Terima kasih. Walaupun jauh beribu batu, namun hatiku tetap padamu. Senyuman mesra di
mengusik hati. Indah niat mesra yang tercipta, kenangan mesra lalu mengusik jiwa. Biar bertahun dalam kembara, paduan jiwa cinta bertahta, damai setia lukis di dada, menanti cinta sinar bahagia. Kalau kita lihat sekarang ni, ramai yang bekerja nak mencari tenaga untuk mengusung rumah tu memang susah lah. Tapi kalau sekali-sekala kita buat macam lakonan, memang nak pindah rumah, buat lakonan, JKKN pergi ambil video, panggil media semua, saya rasa nampak meriah dan mengembalikan nostalgia lama dan mengingatkan kembali tentang semangat roh gotong royong ataupun semangat bekerjasama tu. Baik, kita dah sampai hampir penghujung Tuan Haji dan Dr. Azhar. Kita dah nak masuk rumusan dan kesimpulan. Kalau lihat orang-orang kampung Melayu di kawasan utara ni macam Pulau Pinang lah. Sebab kita fokus kepada Pulau Pinang hari ini. Perak, Perlis, Kedah, Kelantan pun adalah satu-satunya yang mengamalkan tradisi ini. Secara logiknya, hanya orang kampung yang tinggal di rumah tradisional boleh mengamalkan tradisi usul rumah. Sebab struktur rumah tu lebih mudah. Rumah lama biasanya dibina di atas tiang-tiang. Tetapi sekarang dah konkrit. Baik. Jadi untuk menanamkan semangat dan untuk pengetahuan generasi muda, generasi Y ni supaya tidak langsung lupa tentang budaya kita, leluhur kita ni. Jadi minta Dr. Azhar berikan sedikit rumusan dalam masa 2 minit, Dr. Azhar. Terima kasih Tuan Moderator. Semua sebagai rumusan ya. Saya nak pantul Encik Aziz ya. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas para. Anda seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Percaya mencari asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Bertolak ansur hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Kalau meniup seluring bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Jadi sebagai rumusan Encik Adil ya, dan Tuan Moderator dan ahli panel ya, aktiviti mengusung rumah ini menunjukkan adat yang baik untuk kita perlihatkan kepada generasi masa kini. Bolehlah kita buat secara simulasi atau mana-mana aktiviti, program ya, yang mengimbau kembali sejarah atau peristiwa atau adat mengusung rumah itu sebagai memberikan inspirasi baru kepada generasi muda bahawa masyarakat yang tolong menolong, bantu membantu boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam masyarakat. Kehidupan yang begini amat penting ya, dalam masyarakat moden pada hari ini ya, dengan kepesatan teknologi maklumat, dengan mengimbau kepada program kita bagi tuntunkan kepada semua bahawa inilah masyarakat yang bakal kita bina, iaitu dengan kekuatan gotong royong, kekuatan toleransi masyarakat ya, akan menjadikan negara kita akan lebih sejahtera dan harmoni pada masa akan datang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang menganjurkan internet seni menyantuni adat resam warisan bangsa dengan tajuk
Musim Rumah pada hari ini satu usaha yang sangat baik untuk generasi muda, dan kita cubalah sedaya upaya kita untuk melihat falsafah daripada proses adat dan budaya bangsa kita. Quote and quote, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azhar. Akhir bicara dari Tuan Haji tentang rumusan dan kesimpulan ni. 2 minit juga Tuan Haji, dipersilakan. Ya, tuan-tuan ahli panel, tuan moderator dan tuan Usman Liza. Jadi saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi kesempatan bercakap tentang usung rumah ni, satu yang tak pernah dibicarakan saya rasa sebelum ni. Mungkin kita tengok ya. Jadi saya rasa ni satu budaya yang unik. Yang kita dapat lihat dalam masyarakat Melayu kita. Kerana saya tak tahu masyarakat lain yang ada buat usung rumah ni. Mungkin di Asia Tenggara ada buat di Thailand kah, di Indonesia kah, di Brunei kah, di Filipina, tetapi kita pun tak pernah bertanya. Tapi yang jelasnya di tempat kita, di Semenanjung, di Pulau Pinang, Perak, Kedah dan sebagainya, satu yang lazim. Ini mungkin bertolak daripada tadi ialah satu semangat untuk mengekalkan nilai-nilai warisan, nilai estetik, nilai budaya, spiritual value, social value yang ada. Dengan sebuah rumah tu dipindahkan, maka keadaan kita kata budaya, pemikiran, warisan tu tak terjejas. Dia ada masih kekal daripada cuma berpindah tempat. Berbeza dengan kita bila kita pindah daripada rumah kampung pergi ke rumah taman, sosial budaya kita pun berubah. Kejiranan kita tak macam di kampung kan. Di kampung kita keluar ikut tingkap ya. Kalau rumah dekat kan di kampung dia boleh suar dia tukar pinggan macam bulan puasa dulu, dia tukar kuih ikut tingkap ya. Atau ikut dapur ya. Ataupun 2-3 langkah. Tapi di taman mungkin boleh juga, tapi semangat tu tak sama. Jadi kerana itulah mungkin nilai-nilai itulah nak dikekalkan oleh masyarakat kita. Dan seperti yang Dr. Azhar cakap tadi, semangat gotong royong yang tinggi dan juga pengorbanan yang tinggi daripada ahli masyarakat yang ketika nak buat kerja-kerja usung rumah ni. Jadi inilah yang perlu kita hayati, generasi Y perlu hayati, dan juga tanggungjawab generasi Y lah memikirkan bagaimana teknologi warisan ini dapat kita hasilkan untuk kita mengekalkan rumah-rumah tradisional Melayu ni. Kalau tak sampai peringkat usung pun, kalau kita boleh buka, kita pasang balik dan kita ubah suai balik, kita dapat kekalkan nilai-nilai seni bina Melayu yang mana ada dalam sebuah buku, saya tak ingat, disebut oleh seorang Inggeris bahawa misalnya yang bina rumah istana tepas di Kuala Kangsar tu daripada seorang dia sebut dia genius Malay architect from Seberang Perai, Tuan Haji Sofian, yang bina istana Kuala Kangsar tu pada tahun 1924. Dia pergi bawa alat-alat nak bina rumah istana tepas di Kuala Kangsar tu dengan 2 kereta lembu. Dia dengan anak dia bawa 2 hari perjalanan pergi ke Kuala Kangsar daripada Penanti. Jadi bagaimana arkitek Inggeris ni kagum. Macam mana dia orang buat plan ni dengan the symmetrical design dia. Design yang simetri kita tengok di istana tepas tu. Dan ini disebut sebagai the genius Malay architecture. Jadi dengan itu saya rasa kita patut berbangga dengan warisan budaya kita, dan tak cukup setakat tu, kita kena terus mengkaji dan mengekalkan dengan menggunakan teknologi yang ada pada kita hari ini oleh generasi yang sekarang ni, generasi Y, supaya dapat menyambung kebijaksanaan, kepakaran dan tukang-tukang kita dulu dengan arkitek-arkitek kita yang baru, yang juga bukan saja melihat kepada seni bina daripada luar, daripada barat, tapi juga yang sumber daripada kita sendiri yang boleh kita majukan. Jadi sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Jadi saya sangat
berbangga apabila JKKN memulakan tajuk ini, adat mengusung rumah, dan kita harap JKKN mungkin boleh sambung lagi perbicaraan ataupun membuat video dan sebagainya tentang usung rumah di Pulau Pinang. Dan kita nampak sangat kita fokus ke kawasan seberang perai. Sebenarnya di balik pulau pun ada aktiviti ini. Jadi mungkin di seluruh Pulau Pinang ada orang tua-tua yang mungkin kita boleh pergi kaji. Walaupun kita dah kaji beberapa orang, yang saya kaji seorang dah pun meninggal dunia. Walau bagaimanapun, kita berharaplah roh, jiwa, kebaikan yang tersirat di sebalik tersurat usung rumah itu dapat kita sambung dari generasi sampai ke generasi sampai bila-bila. Tadi Dr. Azhar bagi pantun. Saya pun nak bagi pantun jugalah. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Persepsi perlu diperbetul, rational atasi sentimen. See the forest, not the trees. Jangan runtuhkan diri dan keluarga. Masa depan bangsa dan negara di tangan kita. Orang Pulau Pinang, orang Malaysia perlu bijak sebagaimana bangsa lain. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi dan budaya, runtuhlah bangsa. Sejarah sudah menunjukkan fakta. Sebelum mengakhiri bicara dialog kita pada hari ini, terimalah kata-kata bijak pandai Islam yang berbunyi, janji Allah tak pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhan daripada kehilangan Tuhan demi mendapatkan sesuatu. Jangan ditinggalkan adat dan budaya yang baik dan yang diredai Allah. Jutaan terima kasih kepada panel kita, Tuan Haji Dahlan dan juga Dr. Muhammad Azhar. Tidak lupa juga sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang, Tuan Syafi'i bin Cik Embi dan semua staf Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pulau Pinang yang terlibat menjayakan dialog ini. Dan orang yang paling penting, yang utama, pegawai penyelaras JKKN Pulau Pinang yang paling aktif di belakang tabir, Puan Rosmaliza Abdul Aziz. Terima kasih tidak terhingga. Sekian sahaja untuk kali ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Berkuasa. Dan yang kurang elok, yang terkhilaf itu datangnya daripada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.